Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini 16 Disember 2013. Anda bersama saya Zulkifli Bujang dan saya Mar Yusof, penerbit program dalam Radar Nur Indah Khairi. Dalam Radar petang ini bercakap berkenaan dengan transformasi pengurusan sisa pebejal, yang mana kita undang ke studio ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam, Datuk Abdul Rahim Mak Nur, bersama-sama dengan kita. Dan sebelum saya perkenalkan Datuk Abdul Rahim, ingin juga saya memperkenalkan Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam ini yang ditubuhkan sebagai pelengkap bagi menjayakan dasar pengurusan sisa pebejal negara, dan dasar ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pebejal secara menyeluruh, bersepadu dan juga lestari seperti yang dikehendaki masyarakat dalam mementingkan pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan bandar. Namun sejauh mana apa yang dirancang itu akan berjaya dan bagaimana agaknya kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka yang diberi konsesi untuk menjaga kebersihan di kawasan kita melakukan ataupun melaksanakan amanah tersebut. Anda sebagai pendengar, sekiranya berdepan dengan masalah berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal juga, anda dialu-alukan menyertai perbincangan kami ini dengan menghubungi kami di talian 0326927939 ataupun menerusi laman Facebook kami yang disediakan untuk anda. Baik, Assalamualaikum saya ucapkan kepada Datuk Ibrahim. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami petang ini bercakap tentang transformasi pengurusan sisa pepejal. Sebelum kita pergi lebih dalam, lebih lanjut, lebih fokus terhadap beberapa perkara, saya nak dapatkan penjelasan daripada Datuk berkenaan dengan apa keadaan terkini pengurusan sisa pepejal di negara kita. Ya, terima kasih. Pada masa ini kita telah pun melaksanakan tugas-tugas kita melalui Akta 672, di mana kita telah pun dipertanggungjawabkan untuk menguruskan sisa pepejal dan memantau konsesi-konsesi yang telah pun diberikan tanggungjawab masing-masing. Ada 3 konsesi utama yang kita telah pun berikan, iaitu Alam Flora di sebelah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang, SWM Environment di sebelah Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor, manakala Environment Idaman atau Idaman di sebelah Kedah dan Perlis. Pada masa ini ada lagi beberapa negeri yang belum lagi menyertai sistem konsesi ini, dan insyaAllah kita akan berunding dengan negeri-negeri berkenaan untuk menyelaraskan lagi program-program pembersihan ataupun sisa pepejal ini di seluruh negara. Apa yang jadi kepada negeri-negeri yang tidak menandatangani lagi? Adakah mereka tidak diselenggara dengan baik disebabkan oleh mereka diuruskan sendiri oleh PBT? Itu adalah kerajaan negeri punya keputusan. Jadi kerajaan negeri ingin menyertai ataupun tidak menyertai, itu adalah mereka sendiri yang menentukan. Dan bagaimanapun beberapa negeri sedang kita runding yang mempunyai pandangan yang agak positif, iaitu negeri Perak dan negeri Kelantan masih lagi di peringkat rundingan. Ya, yang lain-lain itu belum menyatakan, kecuali Sabah dan Sarawak memang tidak termasuk di dalam akta kita. Okey, baik. Dan kita tahu yang adanya jabatan yang menguruskan sisa pepejal ini, dan sekarang ini kita bercakap yang berdepan dengan saya ialah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal. Apa sebenarnya yang membezakan antara jabatan dan juga perbadanan dari segi aspek tugas? Dari segi aspek tugas, jabatan adalah pihak yang mengendalikan dasar dan juga bajet secara umum ataupun polisi-polisi kerajaan tentang perkara ini, dan kita adalah yang melaksana dan memantau pihak-pihak yang berkenaan untuk memastikan apa yang telah termaktub dalam dasar-dasar kerajaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Perbadanan mempunyai kuasa yang cukup untuk memantau dan mengambil tindakan kepada konsesi-konsesi yang tidak melakukan tugas yang dengan betul? Ya, memang betul. Memang kita adakan service level agreement. Kita ada perjanjian-perjanjian dengan mereka, dan sekiranya mereka tidak mematuhi kita punya arahan dan juga kita punya KPI ataupun Key Performance Indicators, mereka boleh dikenakan penalty, dan pembayaran mungkin dipotong daripada penalty yang telah dikenakan itu. Baik, apa komen dan pandangan daripada Datuk yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Perbadanan ini? Kita lihat di kawasan-kawasan bandar yang menjadi tumpuan utama, contohnya bandar-bandar besar lah kan, Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya ni, mungkin tak ada masalah dari segi pengurusan sisa pepejalnya. Tetapi apabila kita keluar sedikit daripada kawasan-kawasan tumpuan ini, kita mula lihat rumput tak berpotong, longkang tak berapa nak bersih. Jadi bagaimana agaknya perkara seperti ini boleh masih lagi berlaku?
Ya, sebenarnya dalam tanggungjawab yang telah diberikan, kita mempunyai kawasan-kawasan atau skim-skim yang tentu yang telah diberikan kepada konsesi-konsesi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang mungkin di luar daripada bidang kuasa kita. Jadi oleh kerana itu mungkin kita kena lihat jugalah apakah peranan pihak-pihak yang tentu yang lain lah. Setengah-setengahnya ada juga PPT yang masih lagi mengendalikan perkara itu. Ada juga daripada jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Kerja Raya dan juga JPS dan sebagainya, di mana mereka mengawal kawasan-kawasan berhampiran dengan premis-premis mereka lah, macam jalan utama sebagainya. Begitu juga dengan di tepi-tepi sungai ke sebagainya, itu masih di kawasan mereka. Walaupun di dalam bandar, tapi kita boleh lihat beberapa pihak yang mengendalikan perkara ini. Jadi dalam hal inilah kita di PSPPA sedang meneliti dan juga memberikan perakuan-perakuan tertentu kepada agensi-agensi terlibat untuk kita menyelaraskan lagi dengan lebih kemas lagi, koordinasikan semua tindakan-tindakan ini supaya kita dilihat sebagai satu government, satu kerajaan yang menunjukkan prestasi yang terbaik. Adakah ini mencerminkan sesuatu yang tidak baik ataupun keadaan yang tidak terurus apabila sungai bukan kita jaga, ni JPS jaga, JPS yang kena potong rumput kat tepi sungai ni sebab Alam Flora tak buat kerja ni, sebab Alam Flora konsesinya di kawasan lain. Jadi ini memperlihatkan sesuatu yang tidak sedap mata memandang dalam kalangan rakyat. Sebab rakyat nakkan perkhidmatan yang keseluruhan. Kita tak nak ambil tahu siapa yang jaga, siapa yang buat kerja, kan, Datuk? Ya, benar. Oleh kerana itu kita sedang mengadakan apa yang kita panggil kerjasama strategik dengan pihak berkuasa tempatan. Sebab pihak berkuasa tempatan lah yang mengendalikan kawasan, seluruh di kawasan bidang kuasa dia, di mana di situlah ada PPSPA, di situlah ada JKR, di situ ada IWK, di situ juga ada JPS dan sebagainya. Mereka akan mengadakan task force dan sebagainya, akan sentiasa meneliti tentang prestasi-prestasi agensi terlibat supaya ianya agak seragam dan sebagainya. Dan kami di PSPA juga ingin membantulah rakan-rakan kita daripada agensi lain. Oleh kerana itu mungkin kita di masa akan datang kita lebih prihatin dari segi semasa kita menyemak tugas-tugas kita juga perhatikan kontraktor-kontraktor daripada agensi lain, dan kita memaklumkanlah pada agensi utama itu seperti JKR ke ataupun JPS sebagainya, memberitahu bahawa ada setengah-setengah tempat yang boleh kita kerjasama dan kita bantu. Ada juga setengah-setengah keadaan macam kawasan protokol ke sebagainya yang mendapat perhatian umum, diminta PPSPA ataupun konsesi kita melaksanakan, kita laksanakan juga. Ada juga yang kita terpaksa laksanakan kerana mungkin memerlukan tindakan yang segera ke sebagainya. Kita bantu, kita bekerja sebagai satu kerajaan. Okey, baik. Adakah disebabkan oleh bantuan-bantuan ataupun kerja-kerja ad hoc yang perlu dilakukan oleh pihak perbadanan dan juga syarikat konsesinya menyebabkan harga konsesi itu juga jadi naik dan tak terurus atau bagaimana hingga menyebabkan inilah cukai pintu ni pun nak kena tengok juga, naik juga sekarang ni? Saya rasa dalam hal ini memanglah kos penyelenggaraan memang dari semasa ke semasa ini selaras dengan kos hidup, kos ekonomi dan sebagainya. Tapi walau apapun dalam hal yang disebutkan tadi, dia tidaklah directly involved dengan kos tadi itu. Kos tadi memang kita dah budgetkan sepanjang tahun. Jadi kita dah boleh buat forecasting sepanjang tahun juga berapa banyak yang kita akan belanjakan untuk pengurusan sisa pejal dan juga pemeriksaan awam. Jadi itu tidaklah kita kaitkan dengan kos assessment untuk cukai pintu dan sebagainya. Yang itu terpulang pada pihak berkuasa tempatan sendiri menentukan keperluan mereka. Sekiranya contohnya bagi PBT yang agak kurang kedudukan kewangannya, kementerian juga bersama jabatan sisa pejal akan menimbangkan balik untuk memberikan sedikit sebanyak lagi kelonggaran bagaimana kita boleh kurangkan contribution mereka kepada PSPPA ataupun kumpulan wang simpanan, kumpulan wang pengurusan sisa pejal ini. Baik. Apa masalah utama yang didepani oleh syarikat-syarikat konsesi ini dalam menguruskan ataupun membersihkan kawasan-kawasan awam ini? Saya rasa pada peringkat interim ataupun pertengahan ataupun awalan ini, mereka memanglah kekurangan dana. Syarikat-syarikat yang utama memang tidak ada masalah sebab kita perlu mengambil semua kontraktor-kontraktor yang telah dikendalikan oleh PBT sebelum ini, sebelum syarikat konsesi besar mengambil mereka sudah pun ada syarikat-syarikat yang mengendalikan di PBT masing-masing. Jadi kita tidak tamatkan mereka. Jadi kita masukkan, we innovate them dalam kita punya sistem. Jadi oleh kerana itu
Jadi oleh kerana itu prestasi masing-masing syarikat kecil-kecil itu mungkin mengalami kesukaran dari segi, contohnya apabila kita nak sampaikan tahap yang lebih tinggi dari segi KPI-nya, maknanya kita kena sediakan jentera-jentera yang lengkap, yang lebih mahal, sebagai compactor misalnya yang tidak akan mengeluarkan bahan-bahan buangan airan atau licit di jalan dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan itu yang kita rasanya tercabar juga lah bagi setengah-setengah syarikat-syarikat yang kecil, untuk kita minta mereka melaksanakan tugas dengan cara KPI kita yang lebih tinggi. Seperti negara-negara barat lah, kita sekarang ni menuju ke arah sistem dan juga teknologi di peringkat negara-negara yang maju. Okey, baik. Dah alang-alang Datuk menyentuh berkenaan dengan teknologi dan teknologi dari negara maju dan sebagainya. Kita sudah melihat banyak teknologi yang cuba dibawakan ataupun cuba dibawa masuk ke negara kita, tetapi sistem lama juga yang masih dapat kita lihat. Contohnya bawa sampah di jalan raya dengan air lilihan licit tadi yang di atas jalan raya. Mungkin dari segi tapak pelupusan kita dah nampak sedikit perubahan, adanya tapak pelupusan yang lebih sistematik dan ada cadangan untuk membina kebuntur dan sebagainya. Tetapi proses itu tidak dilakukan secara menyeluruh dan lebih kemas dan teratur berbanding kalau kita nak bandingkan dengan negara maju. Ya, sebenarnya tindakan-tindakan kita untuk menaik taraf ini baru saja. Akta kita pun baru ditubuhkan tahun 2008 itu, 2007. Jadi ini adalah peringkat permulaan di mana kita meneliti keperluan-keperluan kita, di mana yang kita boleh naik taraf dan sebagainya. Dan pada masa ini kita telah pun mengambil tindakan lah di bawah Kementerian dan Jabatan Sisa Pekerjaan. 20 projek telah pun diusahakan untuk dinaik taraf tapak pelupusan. Itu juga dengan setengah-setengah tapak pelupusan itu dibuat dalam bentuk sanitary lagi. Maknanya sistem yang lebih sistematik, lebih saintifik dan juga lebih selamat dari segi mengelakkan pencemaran di kalangan di kawasan environment sekelilingnya. Baik, beberapa bulan sudah dalam program yang sama, dalam program Dalam Radar ini, kita pernah bawa masuk perbincangan kita berkaitan dengan sistem pengurusan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih bagus. Contohnya mereka menggunakan vacuum yang boleh menyedut sampah dari rumah, dari kotak di rumah dan seterusnya sampai ke tempat pengumpulan sampah dan dibawa masuk ke dalam kontainer, yang mana kontainer itu akan dibawa terus ke tapak pelupusan tanpa kita lihat lagi dah sampah tu. Kali terakhir kita boleh lihat sampah ialah di rumah kita tu, dalam kotak yang akan kita masukkan. Tetapi apa yang diberitahu, apa yang dimaklumkan, sistem tersebut tidak mendapat sambutan daripada pemaju, daripada PBT dan sebagainya. Jadi mengapa perkara-perkara seperti ini berlaku? Adakah disebabkan konsesi pengutipan sampah itu sudah dijalankan bertahun-tahun kontraknya, menyebabkan kalau ada penambahbaikan syarikat lain tak boleh nak masuk sebab terpaksa nak batalkan dengan syarikat konsesi. Kita jawab perkara ini sekejap lagi, Datuk. Sekarang ni kita beri laluan kepada pemanggil. Baik, kita bersama dengan Puan Nurul Talian. Halo Puan Nurul. Selamat petang. Datuk Abdul Rahim Maknur, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam. Okey, Datuk daripada Sisa Pekerjaan. Ya, silakan. Ada dengar tadi mengenai pengasingan kita tu. Sebab benda ni saya rasa boleh sikit lah macam susah. Sebab benda ni kita tak buang, kita manfaatkan. Kita tak payah nak asing. Kita nak pakai tu, kita nak asing. Saya rasa benda ni macam remeh. Ada pihak yang patut buat lagi benda ni, macam posisi kita ada posisi tak mungkin kan. Maksud Puan Nurul, kalau pengguna tu kita nak campakkan saja sampah tu dan ada pihak yang akan asingkan sendiri. Saya rasa benda ni macam remeh lah nak buat. Macam kita banyak lagi benda nak buat ya. Okey. Sampah-sampah kita nak perlu nak asingkan. Kan ada orang yang bertanggungjawab untuk asingkan sampah-sampah. Okey, baik. Terima kasih. Puan Nurul. Itu saja. Terima kasih. Ini tugas dan tanggungjawab perbadanan untuk memberi pendidikan kepada rakyat. Ya, memang benar. Terima kasih Puan atas pertanyaan tadi tu. Saya ingin mengambil contoh lah dengan negara-negara maju yang telah pun melaksanakan perkara ini. Dan sebelum itu saya ingin memberikan gambaran apakah yang sedang berlaku di negara kita.
Di negara kita sekarang ni kita telah pun mengeluarkan 30,000 tan sampah sehari. Jadi macam telah disebutkan tadi, memang kita boleh menutup satu negeri perlis kalau kita tidak uruskan dengan baik. Dan kita juga melihat perkara-perkara ini boleh dielakkan. Maknanya pendekatan kita ialah kita mengurangkan sisa pepejal ini di sumbernya, iaitu di rumah dan juga di industri dan di mana-mana tempat. Dengan cara ini kita boleh mengasingkannya dan kita memberikan ia nilai kepada bahan yang telah kita asingkan itu, sebagai plastik dan juga kertas. Maksudnya itu semua boleh kita semula. Jadi kita nak mudahkan sistem kita semula. Di negara kita kadar kita semula cuma 10%. Sedangkan negara-negara lain yang maju telah mencecah 70-80%. Macam di UK dah 45%. Saya ingin ambil contoh UK dengan kita sebab kita perbandingan. Mereka mula mengambil tindakan untuk melaksanakan pengurusan sistem pepejal ini hampir sama dengan kita 10 tahun yang lepas. Di mana kita melaksanakan kita semula. Tapi mereka telah melonjak daripada 5% dulu sampai 45%. Kita daripada 5% melonjak hanya 10%. Mereka telah melaksanakan sistem pengasingan yang begitu berkesan sekali. Kita sekarang ni sedang nak educate, katanya public pula nak mengasingkan. Baru kita nak mencuba mengasingkan, terdapatlah rungutan, sukar lah sebagainya. Yang kita nak sampaikan sini ialah tanggungjawab kita kepada bumi, kepada environment ataupun persekitaran kita tu yang kita nak jaga. Dan kita kena nilai bahawa setiap buangan itu, sampah itu sebenarnya adalah wang, duit sebenarnya tu. Saya nak bagi contoh lah kan. Contohnya barang-barang yang berbentuk food waste ataupun barang makanan. Kita menghasilkan 45% barang buangan daripada berbentuk yang makanan tadi tu. Sisa makanan, betul. Jadi sisa makanan ini kalau kita lihat, kita boleh generate atau tukarkan dia kepada energi ataupun tenaga, dan juga jadi baja, kompos dan sebagainya. Sedangkan itu jadi nilai yang berharga kepada kita dan baik kepada environment kita. Sedangkan barangan ini kalau kita terus bawa kepada landfill ataupun pusat perlupusan, dia menghasilkan gas methane yang boleh melibatkan apa dipanggil greenhouse effect kepada bumi dan sebagainya. Jadi kita terlalu banyak gas ini dihasilkan daripada bahan buangan yang kita buat. Jadi kita ingin kalau boleh kita laksanakan pengurusannya dengan lebih berkesan. Dan kita minta lah, kita merayu kepada semua masyarakat kita supaya sayangkan bumi, sayangkan negara kita, dan lihat sampah itu sebagai hasil kita boleh jana ekonomi kita. Kalau nak dibandingkan dengan negara barat tadi, dengan UK contohnya kan, mereka boleh melonjak sehingga 45% kadar recycle-nya tu. Tetapi kita cuma 5% sahaja yang berganjak, dari 5% kepada 10%. Yang lemahnya dekat mana? Dari segi advokasi daripada pihak kementerian, jabatan, pihak kerajaan, ataupun rakyat sendiri yang tak mau berubah? Ya, saya rasa mana-mana masyarakat pada peringkat awal pun memang begitu tahapnya. Tetapi apabila diberikan kesedaran dan respons daripada masyarakat ingin berubah untuk menjadikan mereka lebih bersih, lebih mendatangkan kebaikan kepada bumi dan juga kepada environment ataupun persekitaran, apabila mereka telah punya civic mindedness, jadi mereka cepat berubah. Saya lihat sendiri bagaimana di UK apabila mereka membuang barangan mereka, sampah kayu ke apa sebanyak, pokok sebanyak, dia potong-potong, dia bawa benda tu sampai ke tempat pemusnahan penerimaan, tempat yang mengasingkan tu, tempat jauh tu daripada rumah dia. Jadi satu tamak ada satu tempat loko, dia sendiri yang bawa daripada dengan kereta dia ke apa sebagainya, dia bawa ke sana. Sedangkan kita biar tabur saja di mana-mana mengharapkan orang lain mengutip. Maknanya civic mindedness kita masih jauh berbanding dengan mereka yang dianggap negara maju. Jadi kita nak capai negara maju 2020, kita kena ubah jugalah kita punya. Jadi sekarang ni masalahnya ialah masalah budaya rakyat kita. Ya, budaya betul, tetapi oleh kerana itulah saya apabila saya memegang jawatan ini, pendekatan kita sekarang ni lebih kepada melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Itu yang kita gunakan pendekatan CEE ataupun communicate, berhubung, berkomunikasi, engage, mendampingi mereka, dan juga kita akan melaksanakan program educating public. So CEE is our new approach dalam melaksanakan ini, supaya kita lihat ia boleh melonjakkan tahap kesedaran rakyat kepada menyayangi alam sekitar dan juga menyayangi bumi kita. Baik. Kita terima pemanggil dulu. Datuk kita bersama dengan Cik Herman dari Klang. Hello Cik Herman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh cakap dengan Datuk? Silakan.
Datuk, saya Herman daripada Taman Desa Jalan Kelang Lama. Okey, ni soalan saya Datuk pasal pembuangan sampah haram lah. Okey, saya sebelum ni dah buat dan sampah juga apa atau sampah haram lah. Dan tindakan juga telah diambil oleh pihak pembadanan. Ya. Tapi terima kasih lah dia tindakan pada pembadanan lah. Tapi soalan dia sekarang itu, masalahnya tetap ulang kembali lah, tempat yang sama. Ya. So cadangan saya lah dan tak boleh kita letak pembadanan letakkan apa dekat kawasan yang penguasaannya. buat kawasan tersebut. Okey. Baik. Terima kasih Cik Herman. Yes, sebenarnya Dia ada satu lagi memanggil Datuk. Sebelum Datuk jawab, kita bersama dengan Cik Syukri dari Seri Kemangan. Waalaikumsalam. Saya hanya ada satu soalan. Sebagai warga Lembah Kelang lah, bukan warga Botol, warga Lembah Kelang. Baik. Nampak dan sosial yang ada ataupun Lembah Kelang untuk beberapa untuk orang akan datang, adakah masih lagi dapat menampung sampah-sampah yang ada? Adakah bunyi rancangan untuk sampah baru atau ada usaha belang-belang? Okey. Baik, terima kasih. Datuk. ya, soalan yang pertama tentang CCTV. Sebenarnya kos memasang CCTV ni yang dilaksanakan oleh PBT dan juga agensi kerajaan tentu memanglah tinggi, dan ianya juga subject to vandalism. Kalau diletakkan di tempat sampah tu, memang orang yang selalunya membuang sampah begitu, saya rasa ia akan mudah sangatlah akan di vandalize ataupun dirosakkan. Tetapi yang kita lebih boleh berjaya di masa datang, kita gunakan alternatif action yang lebih berbeza lah. Contohnya, kita akan kawal kawasan itu, kita kondon kawasan itu dengan kita pasangkan tape tertentu dan kita letakkan signboard dan sebagainya, kita beri amaran kepada mereka. Jadi sebelum ini mungkin belum ada begitu tindakan yang begitu menyeluruh di seluruh Kuala Lumpur contohnya. Dan saya telah pun mengarahkan pegawai-pegawai saya selepas ini, mereka harus meneliti. Tidak ada sebab mereka tidak tahu jumpa di mana kawasan yang dipanggil Sampah Longgok ini, dan nak pastikan selepas ini tidak ada lagi Sampah Longgok. Mana kita kena ambil tindakan yang very kreatif dan juga very efektif. Di sini kita juga akan mengambil tindakan undang-undang jugalah. Sekiranya kita dapati apabila kita membuat penyelidikan tanpa CCTV, tapi kita hantar orang kita, katakan lihat melalui kita kamera dan sebagainya, dan kita bersembunyi di mana-mana ke, kita lihat siapakah yang melakukan perkara itu, dan kita insya-Allah kalau kita dapat bukti-bukti, kita akan bawa mereka ke hadapan. Okey, sebelum menjawab soalan daripada Cik Syukri tadi, saya nak bertanya tentang soal undang-undang dan tindakan yang diambil. Kita lihat banyak signage yang diletakkan di seluruh negara. Denda RM250 sekiranya buang sampah di sini dan sebagainya lah kan tetapi berapa banyak tindakan yang diambil dan dikenakan saman tersebut kepada orang ramai yang membuang sampah, waimah plastik jajan mereka yang kecil pun. Itu di bawah akta anti litter ataupun anti membuang sampah. Tapi dalam akta atau kesalahan yang membuat di Sampah Longgok ini, kita memang sudah ada pun akta-akta kita yang kita boleh laksanakan. Tetapi untuk maklumatlah, di peringkat ini kita tidak mahu begitu harsh dalam melaksanakan undang-undang itu. Kita mulakan dengan educating ataupun mendidik mereka dalam masa tempoh beberapa tahun lepas, 2 tahun, 3 tahun lepas, apabila kita mempunyai konsesi yang telah pun melaksanakan itu, kita banyak melaksanakan tugas-tugas educating, mendidik. Selepas ini, tahun 2014, saya percaya kita dah cukup masa untuk kita mendidik, dan tindakan yang lebih tegas akan diambil lah. Jadinya tak boleh salahkan perbadanan sebab kita sudah puas mendidik. Okey. Saya rasa 10-15 tahun dulu, waimah 20 tahun pun rasanya kita dah belajar dah soal civic, tentang jangan buang sampah merata-rata. Rasanya dah cukup dah soal mendidik ni. Tetapi rakyat tetap tak berubah. Sama je. Saya tertarik dengan kata Datuk tadi Zul. Katanya tempoh kita dengan UK tadi sama-sama 10 tahun memulakan sistem pengurusan sisa pepejal ni. Recycle. Adakah kita gagal mendidik ataupun masyarakat kita gagal dididik? Saya rasa kita tidak boleh salahkan agensi saja atau tidak salahkan masyarakat kita, tetapi kita harus melihatnya secara komprehensif. Untuk mendidik ini sebenarnya memerlukan teknik-teknik dan kaedah-kaedah yang lebih berkesan. Sebelum ini mungkin kita kata jangan buang sampah, itu tak cukup. Sekarang ini kita telah mula menggunakan audio visual
dan sebagainya yang kita akan paparkan. Nanti kita akan buat promosi yang besar-besaran dengan media dan sebagainya. Dan saya juga akan keluar di media. Hari ini pun salah satu daripadanya lah kita nak mendidik masyarakat ini dengan cara yang sangat lebih berkesan. Kita akan gunakan video-video contohnya apabila Alam Flora telah melaksanakan tugas mereka pada pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi dah bersih sebersih-bersihnya dah. Lepas tu kita ambil video klip. This is the thing that we have done. Maknanya kita telah melaksanakan tanggungjawab kita membersihkan kawasan ni. Kita nak tanya balik masyarakat, apakah peranan anda pula? Bagaimana tanggungjawab anda pula untuk menjaga kebersihan ini sampai petang nanti? Kalau tidak, aku masuk ke 8, pukul 9 dah kotor balik. Baik, saya tak lestari jadinya. Datuk, saya tertarik dengan satu soalan oleh rakan kita di laman Facebook ni. Kata Encik Anas, katanya bagaimana sekiranya tanamkan sikap untuk kita semula sisa pepejal kepada semua lapisan masyarakat, terutama bermula dari sekolah. Dekat sekolah kalau kita tengok sendiri pun tidak disediakan plastik membungkus makanan ataupun sediakan 3 bakul yang berlainan mengikut warna, mengikut bahan yang dikitas setiap bilik darjah untuk tanamkan sikap itu. Ya, memang sudah kita laksanakan, tetapi jumlah yang kita laksanakan belum begitu memuaskan lah. Saya sendiri sedari apabila saya bertanya dengan agensi saya sendiri, rakan-rakan saya, sudah banyak mana yang kita laksanakan. Saya rasa memang jauh lagi daripada yang kita targetkan. Oleh kerana itu, pada tahun 2014 ini kita akan melaksanakan pelancaran bagi membuka bank kita semula di sekolah, semua sekolah kalau boleh. Di satu negeri, contohnya di Negeri Sembilan kita akan lancarkan bulan 1 ini, di Negeri Kedah juga begitu je, dan beberapa negeri lain akan mengikutinya. Dan insyaAllah apabila semua sekolah dapat bekerjasama, kita minta sokongan daripada Kementerian Pelajaran nanti. Apabila ini dapat dilaksanakan, then only itu masanya baru kita boleh melihat perubahan yang besar. Baik, kita ada pemanggil seterusnya Puan Fuziah dari Putrajaya. Selamat petang. Selamat petang Puan. Selamat petang Datuk. Saya ni Fuziah daripada Putrajaya. Ya. Ni nak berkongsi lah dengan Datuk dan ada juga nak bertanya dengan Datuk. Ringkaskan. Saya ada nak bertanya jugalah dengan Datuk. Jadi saya ada anak ni, kalau sekarang dah jadi 2 lah, dia ada masuk apa ni pula kelas mula yang dah dibuat. Jadi akak tengok apa yang sejak dia masuk kelas mula ni, adalah perkara-perkara baik yang dibuat dekat rumah. Contohnya dia ada buat pengasingan pengasingan di super. Kalau kata kertas, dia letak dengan kertas-kertas kita yang tak pakai, surat khabar ataupun kita tak pakai, dia letak satu kotak. Lepas tu botol, contohnya botol-botol lama, botol-botol air minuman yang lama dah tak guna, dia letak satu tempat yang asing lah dengan kertas tadi. Lepas tu bila sampai masa, dia bawa pergi sekolah. Jadi akak menyokong lah usaha murni yang mana pihak kita pepejal cuba buat, yang mana dia ni boleh bagi impak lah untuk bagi kesan yang baik pada anak akak ni, walaupun akak tengok dia dah jadi siswa tapi dah boleh buat. Semangat dia tu ada. Jadi sebenarnya akak nak tanya lah, kalau kata di peringkat kita ataupun di peringkat kerajaan ni lah kan, jadi kita boleh tengok anak-anak ni, diorang sebenarnya ada semangat. Tengok apa yang cikgu ni dorong, apa yang cikgu ni suruh buat, dia boleh adaptasikan, dia buat sendiri dekat rumah. Jadi kita sebagai pihak kerajaan ataupun pihak pepejal ni kan, apa usaha kita ataupun inisiatif yang kita berikan kepada budak-budak ni? Contohnya, tak ambil contoh kalau kita bagi, contohnya kita bagi diorang baju, nak buat diorang seronok kalau bagi baju, mana diorang nak dapatkan? Puan Fazia, Puan Fazia, sebelum letak telefon, saya nak tanya, ada pula setengah ibu bapa yang kadang-kadang tu tidak membantu menggalakkan anak-anak tu melaksanakan apa yang dipelajari di sekolah. Contohnya mungkin anak-anak minta bakul yang berwarna contohnya untuk diasingkan di rumah, tetapi ibu bapa menghalang ataupun tak mempelekehkan. Akak cuba menyambut baik. Sebab akak tengok dekat TV-TV kadang-kadang ada keluar dekat surat khabar, dia kata apa mungkinnya, apa bahananya kalau kita tak buat kita semula. Jadi tak rasa akak tak payah suruh anak akak buat, diorang dah buat. Dan itu memang boleh kita yang baik lah. Kalau kita siarkan, kita yang pada negara kita takut benda tak baik. Baik, terima kasih Puan. Kita terima satu lagi pemanggil di talian, Cik Faizal dari Shah Alam. Cik Faizal. Ya, teruskan Cik Faizal. Salam. Okey. Sampah-sampah yang kalau botol kita lah. Sampai dia ekspor, dia rendah sampah tu tak dia letakkan dalam pasir betul, maka kita akan putih sampah tu. Okey. Saya rasa kadang-kadang kita saja dia waktunya untuk bertindak. atau dia buat satu
aturan supaya rakyat sedar lah. Okey, baik. Kadang-kadang tak sedar apa yang buat. Baik. Okey, baik. Terima kasih Encik Terima kasih, Faizal. Encik Faizal. Datuk. Ya, tentang sokongan ibu bapa kepada aktiviti kita semula oleh kanak-kanak, anak-anak mereka tu, memang saya ucap terima kasih. Yang keduanya, kita juga harus sedar jugalah, dalam aktiviti seperti ini, kita, budaya kita lah di Malaysia ni, semuanya kita nakkan subsidi, nakkan itu, nakkan ini sebelum kita buat laksana sesuatu perkara. Jadi macam di negara lain tadi, yang dia buat sendiri tanpa pun disuruh, tanpa bagi t-shirt, tanpa bagi sebagainya, mereka laksanakan. Bagaimanapun bagi yang sekolah-sekolah yang kita laksanakan itu, sekarang ini memang belum besar lagi jumlah sekolahnya, jadi kita boleh bagi t-shirt dan sebagainya. Apabila kita buat seluruh sekolah, satu Malaysia ni kita ada berapa? 5 juta pelajar. Kalau 5 juta pelajar, kita nak berikan 5 juta t-shirt, saya rasa kos kerajaan untuk beri t-shirt saja dah lebih besar daripada belanja nak menguruskan setengah-setengah kawasan tu. Tapi tidak mengapalah, pada peringkat awal ni kita akan mengadakan insentif-insentif tertentu. Sebagai contohnya, kita akan menjadikan ikon-ikon pelajar yang satunya menjadi orang yang paling banyak sekali memberikan sumbangan dalam bidang ini. Itu juga kita bagi sekolah-sekolah tertentu, kita bagi hadiah di peringkat negeri dah kita buat. Kita akan buat secara nasional, siapa negeri apa yang banyak. Tadika pun kita dah buat, kita berikan di Johor dah buat, di Pahang dia buat, dan di Sembilan Melaka dah buat sebagainya. Maknanya kita bagi recognition pada mereka. Ini lebih baik daripada kita memberikan t-shirt. T-shirt selalunya dia habis lebih gitu saja. Jadi tak ada nilai dalaman yang kita nak berlumba-lumba antara satu sama lain untuk kita menghasilkan kita semula yang terbaik. Tapi saya nak ambil contoh di negara lain. Saya berbincang dengan pegawai-pegawai di UK bagaimana kita melaksanakan, dan mereka terkejut sebenarnya. Dia kata di Malaysia ni, you nak buat kita semula kena bagi imbuhan duit, dia kata. Memanglah kita beri pun, kita bawa ke sekolah itu, dan lepas tu kita bayar dia duit dan sebagainya. Bagikan contohnya, kalau di rumah kita bagi individu, atau di sekolah kita bagi untuk sekolah dan sebagainya. Dia kata dia rasa pelik, mengapakah kita nak buat kita semula ni nak beri duit kepada mereka. Saya kata inilah peringkat kita, insentif peringkat awal. Mungkin kalau tak ada langsung tak ada buat kita semula. Contohnya kan sekarang ni, macam dulu kan India yang mengutipkan sama-sama botol sebagainya, kita beri di duit. Jadi kita continue atau berterusan memberikan imbuhan untuk sedemikian. So untuk lestari di masa datang, sepatutnya kita tak ada fikir pasal duit lagi dah. Di masa akan datang kita akan pergi pula kepada tahap yang lebih baik, ya, di mana kita jadikan membawa barang kita semua itu sebagai sedekah kepada masjid sebab kita akan lihat nanti banyak duit yang dikutip daripada buangan itu, buangan minyak dari yang telah pun dibuang dan sebagainya, minyak masak yang telah tak terpakai, di recycle sebagainya, akan menghasilkan duit kepada pihak tertentu dan disedekahkan kepada masjid, dan insyaAllah itu amal jariah yang lebih besar maknanya daripada kita dunia dan akhirat. Okey, baik. Apa yang disebut oleh Encik Faizal tadi tentang ini masanya untuk kita lakukan sesuatu tindakan ataupun langkah yang lebih berkesan. Memang di peringkat 2 tahun pertama kita mulakan mengasingkan 2 tahun lepas, di mana kita adakan tong-tong yang berbeza. Tetapi fasiliti untuk tong-tong berbeza ini belum menyeluruh yang kita laksanakan. Jadi sebelum kita memenuhi semua facilities ini, jadi kita tak boleh nak penalizekan kita punya public ataupun rakyat. Jadi apabila kita telah lengkapkan semua sekali dan berikan mereka semua sekali yang diperlukan itu, dan selepas itu kita sudah pastinya akan pernah wujud satu isu di mana ini keluar dalam akhbar mengatakan bahawa di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri pun tuan sampah recycle pun tak ada, sedangkan mempromosikan tentang soal recycle dan sebagainya. Yang itu saya kena semak dulu sampai saya tak perasan sebab saya baru saja berkhidmat di sini. Tetapi apa amalan baik yang dilaksanakan di kementerian itu sendiri, satu contohnya amalan baik yang dilaksanakan, mereka apabila mereka ingin membeli makanan di kantin mereka, mereka akan membawa dia punya bekas makanan sendiri. Maknanya tidak perlu gunakan bahan yang akan merosakkan environment. Dia bawa plastik dipanggil bekas kontainer dia sendiri. Kontainer itu akan digunakan untuk membeli makanan. Saya rasa ini cara yang sangat baik sekali lah kita laksanakan, mengurangkan pembuangan plastik di dalam bumi kita. Okey, baik. Kita ada pemanggil seterusnya, Cik Mahendran dari Skudai, Johor Bahru. Selamat datang. Ya, selamat datang.
raja. Hmm. Biasa tengok orang fikir dia negara tu penting. Ya. Kalau kita tengok, kalau orang Malaysia pergi kat Singapura, tak berani nak buang sampah. Ya. Tapi dekat Malaysia, dia tengok, orang masih fikir saja. Ya. Daripada apa yang mereka tu, buang. Daripada mana pun kita boleh tengok. Kalau kita tu yang agak pelik kan. Macam ada orang dia buat warung ke apa di tepi jalan. Lepas boleh mereka tak berniaga lagi, mereka tinggal satu situ saja. Dan tidak dapat diuruskan ke, tidak berani nak memberikan benda tu apa tu. Okey. Kita macam projek-projek boleh tengok. Setelah habis projek tu, sepertinya tempat tu ada macam yang kita boleh kata video. Okey, baik. Kita nak tahu macam mana dia kata tak jatuh kata sekarang misalnya masa untuk educate dah habis. Mungkin tindakan tegas dan Singapura mesti buat kita kerja kebajikan. Dan implement di Malaysia untuk menyedarkan kepada rakyat bahawa kebajikan itu mempertahankan. Okey, Okey, baik. Terima kasih Cik Terima kasih, Mahendra. Mahendra. Seterusnya kita ada panggil Cik Ismail dari Jalan Kelang Lama. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita macam penguasaan tak berkesan lah. Kita macam proposal itu buat sungai tu, dia sungai kan. Dia pun tembang kan. Dia campak tapi dia biar macam tu. Kalau ada pun pemandikan kan, dia akan pokok tu, dia masuk lori, masuk di atas tempat tapak bahan. Okey. Apa ternyata bahan-bahan tu boleh nak digunakan sebagai biomass. Tapi nampak macam tak berkesan lah. Kita macam ada minyak masak kan. Kita gunakan balik jadi minyak recycle. Kita pula yang kena. So macam mana yang orang yang buat benda ni kan, daripada masyarakat tapi kan, buat sendiri. Orang macam kita ni tak buat. Kita ambil sampah, macam mana kita basi semua, masuk sampah, buang kat luar. Kemudian, so macam ada something wrong kata kan. Boleh jangan. Okey, baik. Terima kasih. Datuk. Ya, yang pertama tadi tentang perbezaan kita pelaksanaannya penguasaan kita dengan negara Singapura. Negara Singapura memanglah dia a city state, kawasannya memang kecil dan mudah sangat dipantau di mana-mana rata-rata. Jadi penguasaan dia pun memang boleh katakan ketat. Kita boleh juga melaksanakan perkara itu, tetapi pada peringkat awal ini sebab kita punya undang-undang pun baru kita laksanakan dalam aspek siswa pejal ini, dan insyaAllah macam saya kata tadi, selepas ini kita akan bertindak dengan lebih tegas tetapi prihatin. Sebab di sini, di negara kita ni, kalau kita ambil tindakan, contohnya saman kereta tu, kita ambil tindakan yang tegas, apa jadi pada masyarakat? Mereka membantah itu, ini dan sebagainya. Yang memanggil kita petang ini Datuk, rata-rata nakkan tindakan yang tegas. Tapi apabila tindakan tegas itu sudah ada, pemanggil-pemanggil yang lain pula yang akan telefon kita nanti, kenapa ambil tindakan yang tegas? Kata macam-macam lah dia tuduh kita tidak. Tapi Datuk, kalau kita tengok macam tu, ini berbalik kepada mentaliti. Ya, betul. Kita pergi Singapura, kita boleh hormat undang-undang kat sana, jangan buang sampah. Balik kat Malaysia, kita yang buang sampah. Ya. Orang yang sama pergi ke Singapura tadi. Begitu juga dengan orang Singapura, apabila datang ke Malaysia dia pun buang sampah macam biasa. Sebab dia tahu tak ketat negara. Mungkin undang-undang satu, tapi saya ingin mewujudkan satu keadaan psikologi di mana apabila kita nak buang sampah, kita tengok persekitaran kita dah bersih, dia akan jadi malu nak buang sampah ataupun ni sebagainya. Jadi kita lihat juga tanggungjawab menjaga kebersihan ni sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Kebersihan mencerminkan kepribadian kita. Kalau kita membuang sampah daripada kereta, tisu ke jalan dan sebagainya, itu peribadi kita yang sangat buruk. Jadi kita kena educate the public ataupun kita mendidik mereka bahawa itu adalah satu tindakan yang tidak baik. Dalam Islam pun kata kebersihan itu separuh beriman, tapi kita tak tahulah macam mana kita punya pendekatan tentang kita punya agama yang telah kita pegang contohnya. Jadi saya harap benda ini akan kita lebih war-warkan lagi. Saya mohon pihak media cetak, media radio, TV dan sebagainya akan menggunakan segala kaedah yang sesuai untuk mewujudkan perubahan atau transformasi minda masyarakat kita menjadi masyarakat yang betul-betul kelas pertama daripada aspek ini. Saya nak sentuh sikit tadi tentang dua perkara di negara kita ini yang memang menjadi kata orang tu bualan dan juga isu yang tak selesai, iaitu dua perkara. Satu, cara kita pemanduan kita, memang kita dikenali sebagai sebuah negara yang tidak begitu civic minded dari segi pemanduan. Orang yang zebra crossing pun kalau tak betul dilanggarnya, sampai dikatakan bahawa yang zebra crossing itu is just for zebra sebenarnya, bukan orang. Kalau zebra baru kita berhenti, kata itulah seolah-olah dijadikan bahan momokkan bagi kita. Dan keduanya adalah kebersihan. So
Keselamatan jalan raya dan usia ini dua perkara yang kita harus perangi dan habis-habisan menggunakan segala teknik dan teknologi dan psikologi yang kita boleh merubah minda kita. Okey, baik. Sebelum jawapan itu tadi merangkumi soalan daripada Encik Mahendra dan Encik Ismail tadi. Ya. Okey, baik. Sebelum berakhir, saya nak tanya tentang soalan yang saya tanyakan tadi tentang teknologi baru yang sepatutnya boleh dibawa masuk dengan lebih berkesan, tetapi ianya tidak berjaya disebabkan barangkali konsesi yang lama ataupun konsesi yang sudah sedia ada. Oh, itu sebenarnya tidak. Teknologi-teknologi sebenarnya memang kita akan perkenalkan. Masalahnya apabila kita ingin memperkenalkan teknologi-teknologi baru, sebagai contohnya kita nak melaksanakan material recovery, tapi masyarakat di sekeliling itu yang tidak mahu menerima. Dia macam inilah, kita nak dia suka tentang teknologi, tetapi apabila letak di kawasan dia tak suka. Ini yang jadi isu yang kita dibangkitkan, mesti dijinjang dan sebagainya. Jadi isunya ialah teknologi mereka nak terima untuk tambah baik. Macam contoh teknologi kita buat menukarkan daripada sampah kepada energi ataupun kepada tenaga. Daripada sampah itu kita boleh menghasilkan tenaga. Macam di Singapura mereka ada 5 atau 6 pusat penukaran ini, iaitu incinerator yang mengubahkan daripada sampah kepada ini, dan dia menghasilkan lebih daripada 10% tenaga elektrik di negara Singapura contohnya daripada sampah ini. Negara kita baru nak buat satu pun saya rasanya memang kita menghadapi berbagai-bagai rintangan lah, cabaran dan sebagainya. Jadi masyarakat kita kena dididik bagaimana pentingnya kita melaksanakan perkara ini. Sebab perkara itu saya dah melawat di UK, dah melawat di Singapura. Memang kawasan tu memang tak bersih dan tak ada bau langsung. Kenapa kita tidak boleh menerima perkara yang sebaik seperti ini? Baik. Sebenarnya petang ini kita menerima begitu banyak panggilan telefon daripada orang ramai, namun kita mohon maaf kerana tidak dapat menjawab semua panggilan telefon. Topik berkenaan dengan sampah ni saya kira antara topik yang cukup hangat diperkatakan oleh orang ramai. Sebab orang ramai kata-kata mahukan sesuatu yang bersih, tetapi bila perkara yang ingin mereka capai itu perlu dilakukan sendiri, barangkali agak sukar sedikit. Jadi kita perlu muhasabah diri dan saya kira pelantikan Dato' Abdul Rahim Makno selepas beberapa bulan, baru saja beberapa bulan, 2 bulan lebih mengetuai ataupun menerajui Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan yang sebelum ini dari Kementerian Pelajaran Pendidikan. Jadi rasanya perlulah boleh mendidik dan juga melakukan sesuatu terhadap perubahan minda rakyat. Terima kasih Dato' kerana bersama dengan kami dalam program Dalam Radar untuk petang ini. Terima kasih banyak. Saya Zulkifli.